Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama-sama sekali lagi dalam kuliah tafsir pimpinan Ar-Rahman. Yang mana dalam kuliah yang lepas kita telah baca sehingga ayat yang ke-9 surah Al-Isra, iaitu surah yang ke-17 juzuk yang ke-15. Malam ini kita sambung ayat yang seterusnya, iaitu bermula daripada ayat 10. Oleh mana pun supaya nampak ada hubungan antara kita baca sebelum daripada ini, kita kena mula daripada ayat 9 baru dia ada sambungnya. Dalam ayat-ayat yang lepas kita telah bincang bagaimana Allah SWT menceritakan kepada kita tentang Bani Israel dan juga orang-orang yang dihantar Nabi dan Rasul. Allah SWT menyebut kepada kita kalau kita buat baik, Allah akan balas baik. Sebaliknya, kalau kita buat buruk, Allah SWT akan membalas keburukan kepada kita. Kemudian dalam ayat ni, ayat 9 ni kita start situ dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang betul, yang amat betul, iaitulah kepada agama Islam. Dan memberikan berita yang menggembirakan kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Jadi sebenarnya kita bincang dulu, Tuhan sebut dalam ayat ni, Quran ni, tujuannya ialah untuk menjadi panduan, menjadi hidayah kepada manusia, iaitu membimbing manusia kepada jalan yang betul. Dia jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dalam bahasa lain agama Islam. Quran ni mari bimbing kita, ajak kita supaya melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Dan bila kita berimeh dengan Quran dan Nabi ni dan melakukan amal yang soleh, Tuhan kata orang-orang ni akan mendapat ajran kabira, pahala yang besar. Sebab tu dia sebut yubashshirul mu'minin, berilah khabar gembira kepada orang yang beriman, iaitu orang yang ya'maluna as-solihat, melakukan amal soleh. Jadi seperti mana yang saya pernah sebut dalam Quran ni, Tuhan kait semua iman dan amal yang soleh. Dua syarat ni syarat utama untuk kita masuk ke dalam syurga. Seperti mana dalam surah Al-Kahfi sebut innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Tuhan sebut lagu tu. Dan ayat-ayat lain pun bila mari alladzina amanu wa amilus solihat, alladzina yu'minuna billah wa ya'maluna solihat. Ayat hubung kait antara iman dengan amal. Dengan iman dengan amal. Kalau kita beriman saja tapi tidak beramal soleh, percaya ke Nabi, percaya ke Tuhan, percaya ke malaikat, percaya ke hari akhirat, tapi kita tak ada amal, semaya dok, puasa dok, baca Quran dok, gapo dok, maka peluang nak masuk syurga tu payah. Bukan kata tak boleh langsung, sebab dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, bila orang tu beriman berdasarkan hadis Nabi, siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah, dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah ni, dia akan masuk syurga. Cuma dalam huraian hadis ni ulama sebut dia masuk syurga tu tidak automatik, tidak segera. Kalau dia tak ada amal, tak ada amal-amal yang boleh bergantung dia, maka Tuhan buh dalam neraka dulu. Buh dalam neraka, dihukum, diseksa sesuai dengan kejahatan yang dia buat. Bila habis solihah, maka dengan syahadah dia tu Tuhan buat taubik daripada neraka masuk dalam syurga. Atau masuk man qala la ilaha illallah. Ulama urang gitu, sebab kalau tidak orang ambil peluang kalau gitu akan ngucap ya. Tak payah semaya, tak payah puasa, sebab ngucap boleh masuk syurga. Tak kena kalau kita tafsir gitu, sebab banyak ayat-ayat antaranya allazina amanu wa amilus solihat. Iman dan amal, iman dengan amal. Kalau lari dah tu. Dan dalam satu hadis itu Nabi sebut laisal imanu bitamani wala bitahalli. Walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal, kata Nabi. Iman-iman ni bukan hanya dengan cita-cita, dengan khayalan saja. Sebaliknya ialah ma waqara fil qalbi. Iman ni ialah apa yang tertanam
yang lekat dalam hati kita, terpacok dalam hati kita, wasaddaqahul amal, dan dibenarkan oleh perbuatan. Sebab kita kata kita nak cinta kepada seseorang, cinta ni mesti dibuktikan. Kalau boroyak aku nak kau kahwin tu, tapi surat tak atas, tegur dok, tanya khabar dok, maka tu tak ada tanda. Tak ada tanda. Kau bunga sekutung contohnya gitu. Itu tanda kita sayang dan kasih. Tu ayat. Jadi kena ada tanda, bukti itu mesti dibuktikan. Kita dengan Tuhan pun lagu tu juga. Bila kita kata kita beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi, beriman dengan hari akhirat, kena ada bukti. Bukti je ke apa? Buat hak Tuhan suruh. Tinggal hak Tuhan larang. Lepas tu pula beriman dengan Nabi, hidup kita ni atur mengikut sunnah Nabi. Tak sedut pandai-pandai nak rekod tu, nak rekod ni, hak Nabi ajar tu lebih pada cukup dah. Tak perlu kita ni nak pandai-pandai tambah. Sebab kata ulama, kalau kita tambah-tambah seolah-olah hak Nabi ajar tu tak cukup. Seolah-olah Nabi ayat kita ni tak habis. Jadi kita pergi pula tambah berekor kat tu, rekor kat ni yang menyebabkan berlaku bid'ah. Bid'ah ni makna benda-benda yang tak ada sandaran dalam agama, yang tak berlaku zaman Nabi, tak ada sandaran. Ni dalam bab ibadat lah. Kalau bid'ah di segi pakai atau hidup hari macam ni naik kereta kita naik unta dah, tu tidak termasuk dalam bid'ah secara istilah. Bukan istilah. Sebab bid'ah ni malah ni banyak tu kecek go tu bid'ah, go ni bid'ah. Kalau kita ambil dari segi bahasa memang bid'ah berlaku. Kok mana tak ada zaman Nabi semua bid'ah. Sebab tu Imam Syafi'i dia bagi bid'ah ni dua, bid'atun hasanatun dengan bid'atun dalalah. Bid'ah yang molek, bid'ah yang sesat. Itu Imam Syafi'i. Tapi kalau kita baca molek uraian Imam Syafi'i, maksudnya bid'ah hasanah ni bukan bid'ah. Cuma barang baru. Barang baru tapi ada sandaran. Ada sandaran. Tu tak termasuk dalam bid'ah dalam istilah. Dalam istilah. Tapi hak barang baru yang tak ada sandaran, terutama dalam bab ibadah ni kita pergi rekod, kita tambah, maka tu bid'ah yang menyesatkan. Atau kena faham gitu. Sebab barang baru ni bukan semua tak boleh. Ada hak boleh. Sahabat sendiri kita tengok ada buat benda yang Nabi tak buat. Apa dia? Sayyidina Umar buat semaya tarawih secara berjamaah. Zaman Nabi tak ada. Amir Abu Bakar pun tak ada semaya tarawih jemaah. Mari Sayyidina Umar dia arah suruh buat, latih seorang tu imam buat 20 rakaat. Tu mula 20 rakaat ni zaman Sayyidina Umar. Masa tu orang semaya situ stopok, sini stopok, sini stopok. Jadi Umar kata aku serabut tengok situ stopok, sini stopok. Mula imalan ni dia kata semaya satu imam. Lalu dia latih seorang sahabat nama dia Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni orang yang disebut sebagai orang yang paling sedap baca Quran. Paling betul baca Quran di kalangan sahabat Nabi lah Ubay bin Ka'ab. Jadi Umar arah dia jadi tu imam, orang lain semua kena semaya dengan dia. Bermula daripada situlah semaya tarawih ni jadi jemaah. Siapalah zaman kita pada hari ini. Bermula tu dengan 20 rakaat sebab itu amalan ahli Madinah. Tapi ada mazhab buat sampai 30 ni. Tapi zaman Nabi, semaya malam Nabi ni tidak lebih pada 11, tidak kurang pada 9. Kalau kita baca dalam hadis. Kakak ambo ngaji ni, ambo tak jumpa lagi lah. Nabi ni buat lebih pada 11. Tak kurang pada 9. Paling kurang pun Nabi ni siapa ngawiti 9 rakaat. Tapi semaya dia tu start pukul 3, pukul 2, rapat subuh. Kita ni 20 rakaat setengah jam. Leluh. Tak ada letih. Nak makan cendol pun tak lalu. Moga tak ada letih. 20 rakaat tapi setengah jam. Sama sudah dengan orang buat lapar. Tu tak kena lagu lek kita ni. Tak kena lagu. Jadi tu nak ayat cerita. Jadi ni dalam bahasanya bid'ah lah. Sebab tu bila zaman Umar tu dia buat lagu tu, orang tegur. Wahai Umar, Nabi tak buat, sepuluh mu buat ni. Benda mu buat ni bid'ah. Benda baru. Saya nama jawab dalam riwayat tu, nikmatil bid'atu hazihi. Kata Sayyidina Umar. Sebaik-baik bid'ah, sebaik-baik benda baru, kau ni lah aku buat. Benda baru, tapi sebaik-baik benda baru. Maknanya dari segi istilah bukan bid'ah. Kita kena beza antara perkataan bid'ah secara bahasa dengan bid'ah secara istilah. Hak istilah tu hak tu apa ni dalalah.
Ya Imam Syafi'i kata bid'atun dalalatun. Kalau nak baca lagi, kalau ngaji buka kitab Asy-Syatibi. Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab dia Al-I'tisam. Kitab ni masyhur, dia hura tentang bid'ah. Beri takrif dan penjelasan. Gapo dia hak tak boleh, gapo dia hak boleh. Hak tu hak paling penting untuk kita ingat. Sebab tu kita ni nombor satu, jangan terlalu ketat sehingga hak tak ada zaman Nabi tak boleh buat berlaku. Ada juga orang lagu tak ada zaman Nabi bid'ah. Hak tu orang panggil tak ada. Nak nguah tak boleh. Ada setengah orang pula reka. Dia ambil peluang reka. Dia kata, pandai-pandai kita, bukan zaman kita. Berdasarkan hadis, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Adalah satu hadis kan. Nabi ni pernah dia jalan satu kali di Madinah. Orang duduk tengah. Apa tu? Apa istilah dia? Orang duduk satu benih. Pokok tamar ni. Apa kita panggil? Duduk anggur dah. Duduk itu pokok tamar. Lalu Nabi tengok. Nabi tanya buat ke dia. Dia kata kita memang lagu ni semua buat nak surah amal ni jadi molek, jadi besar buah. Nabi kata kalau tak buat pun tak ada apa-apa. Moga benda tu waktu ada tuduh. Jadi sahabat ni berhenti tak buat. Pasal dia ingat Nabi lagi. Jadi tahun tu bila sama tu buah, tidak comel supaya sekala. Tidak besar molek, tidak manis supaya sekala. Lalu Nabi tanya, buat apa tahun ni tamar ni pelik. Lalu sahabat ceritalah, biasanya kita satu benih dia kata, tahun ni oleh kerana Rasulullah SAW lagi, kita tak berani buat lah. Nabi kata, aku beri pandangi aku. Aku tak ada pengalaman tentang benda ni sebab dia kata tak ada di Mekah. Mekah ni memang tak ada pokok tamar. Kalau kita duduk makan ni, kalau mari pada Saudi, itu tamar Madinah. Mekah ni tak ada. Ataupun tamar daripada Iran, daripada Palestin, daripada Tunisia. Mekah ni, Mekah betul, dia tak ada tamar, tak ada pokok tamar. Jadi Nabi kata, aku ni, bui pandangi aku. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Jadi ada setengah orang, dia ambil orang ni, dia erik. Siapa kita meretah negeri pun, tak secara. Dia kata, ni urusan dunia. Nak meretah lagu mana? Itu tak betul dah. Nak atur masyarakat ikut kita lah. Muka urusan dunia. Itu tak betul. Kita kena ada dasar, tempat rojok. Kena ada orang panggil nunggu. Nunggu ni penting. Kita nak tadbir negeri, negara, rumah tangga, masyarakat, ekonomi, sosial dan sebagainya, pendidikan ni kena ada nunggu. Nunggu tu pergi kita ni, supaya pentadbiran kita ni menepati agama. Ekonomi kita tidak bercanggah dengan syarak. Kehidupan masyarakat kita diberkati oleh Allah. Itu paling penting. Jadi bagi setengah orang dia heret berdasarkan hadis ni. Antum a'lamu bi umuri dinakum, dia heret juga. Tak tahu lah ke mana, cabut dengan nyaceh-nyaceh. Itu masalah dia. Jadi kena jaga di antara dua ni. Hak ketat doa dengan hak longgar doa. Dia panggil tafriq dan ifrat. Dalam istilah Arab, ifrat, tafriq. Bahasanya ni hak ketat doa siapa tak boleh nguah. Ni bid'ah. Ni bid'ah. Sesak pula. Senuk lik kita ni. Hak ni pula longgar doa. Siapa tak tahu nunggu mana. Tu tak boleh. Kita kena jaga barang-barang tu. Jadi sebab tu sama terlalu tekan, kita duduk tengah sama. Umat Islam ni ummatan wasatan. Umat pertengahan. Kita jadi pertengahan ni atas dasar Quran dengan hadis. Bila kita faham ni, barulah kita jadi jalan comel. Orang nampak Islam ni comel. Tapi kalau kita berat di mana-mana pun, jadi sengit lalu Islam. Bagi orang tengok, Allah ketaknya, siapa tak boleh nguah. Macam di Afghanistan dulu. Ini masalah ulama-ulama yang ada sana lah. Kita tidak nak pelekeh dia, tapi cara dia faham tu ketat. Siapa orang puas tak boleh tubik rumah. Orang puas tak boleh pergi sekolah. Siapa mereka tu? Sebab ada ulama berpendapat, orang puas ni punca fitnah. Kalau dia tubik rumah, merepotlah kejahatan. Dan orang puas ni tak boleh belajar nulis, tak boleh belajar baca. Sebab kalau tidak dia mengorak. Dia main duk tulis surat duk ke apa. Siapa mereka tu? Boleh tubik rumah ni, waktu pergi rumah tok tua, kahwin kan, ngata gitu yang boleh tubik. Lepas tu time mati. Tidak duduk cokoh dalam rumah. Duduk dia rumah tak ada gimana. Jadi hak ni tak kena dengan agama. Sedangkan kalau kita tengok dalam sirah, Asma binti Abu Bakar, isteri kepada Abdullah bin Az-Zubair. Dia pernah kerja. Asma binti Abu Bakar dia puan.
Tapi dia pergi kerja. Dia pergi kerja sendiri kebun. Jadi kalau kita agak jadi buruh. Tiap-tiap hari pergi buat kerja ke apa semua. Dia puas. Mana dia boleh tubik rumah, boleh pergi kerja. Itu nak ayat. Dan Nabi tak lagi. Dan ramai orang puas ni berurusan harian. Pasal Islam ni bui cuma kena jaga tara lah. Nak pergi tu janganlah makan pelik pantai-pantai orang nak pergi menikah. Ataupun nak pergi pertandingan satu-satu. Tak lepas kena izin suami. Lepas tu kena jaga pergaulan. Pergi kerja tak apa. Cuma hari ni setengah-setengah orang ambil kesempatan. Bila tu lelaki pergi kerja, dia makan tu kat lepas dapur. Jangan tu kat Tuhan lah tahu. Setengah batu, bau dah minyak wangi. Duduk di rumah tu main kembali gantung tiap hangit gitu. Jadi tak kena lagu orang panggil. Tak kena lagu. Pas saya pula tak kira. Jatet, teno, cuik, cerapik, gapo semua duduk sekali dekat-dekat makan. Jadi sini benda-benda yang kita kena baiki. Bukan kata kerja tu salah. Tapi cara kita faham agama. Dan jangan kita ambil peluang bila agama we kelonggaran, kita pun pergi lebih. Lebih daripada apa yang dibenarkan oleh agama. Ini antara benda-benda yang kita kena faham. Jadi sinilah bila kita baca sirah, dan kita tengok perjalanan hidup Nabi dan sahabat ni, kita akan nampak comelnya Islam. Comelnya Islam. Tapi kalau kita ambil segi sesudut, mengikut kita no, lemah. Jadi lemah. Agama ni bagi setengah orang Allah speknya siapa tak boleh gapo. Supaya contoh bila kita pun wajib sipai janggut. Wajib sipai janggut. Sedangkan sipai janggut ni mengikut jumhurnya sunat ya. Tapi ada orang dia wajib. Sorak pun kena sipai. Orang setengah orang juga kalut cari minyak sapi resek nak setebak janggut. Pasal wajib. Sebenarnya benda tu sunat. Benda sunat. Sipai bagus ikut sunnah Nabi cukup pun tak jadi salah. Sebab hadis tu jelas kalau kita faham. Guru saya dia jelas 2 kali. Bapa masa zaman Nabi wajib pasal nak membezakan orang Islam daripada orang kafir. Sebab orang Yahudi dia cukup janggut. Dia sipai misah. Bila Nabi sapa ke Madinah, Nabi tengok, Nabi kata khaliful musyrikin. Bezakanlah diri kamu ni daripada orang musyrik. Iaitu orang kafir. Bahasa mudahnya orang kafir. Lalu Nabi kata uful liyah wa qussus syari. Sipailah janggut dan cukuplah misah. Cukup misah. Sebab orang kafir dia sipai misah apa ni? Sipai misah cukup janggut. Jadi kalau kita tak ada cukup juga janggut sipai misah jadi tukar. Maka disuruh cukup misah sipai janggut. Jadi bila orang tengok ada janggut ni orang Islam. Kalau ada misah ni bukan Islam. Dah pernah dalam kerajaan Islam zaman dulu, kerajaan siapa buat perintah, orang bukan Islam ni ada warna yang dia boleh pakai. Dia tak boleh pakai koksi. Warna apa? Warna orange tu kali. Bui kau buat tu lah. Jadi orang Islam ni ada warna khusus. Dah orang bukan Islam tak boleh pakai. Cuba dalam zaman raja-raja Melayu zaman dulu. Zaman raja Melayu dulu orang awal ni tak boleh pakai warna kuning. Warna kuning tak boleh pakai. Pakai warna kuning hukum mati. Pasal kuning tu warna raja. Warna raja. Tu peraturan. Tapi peraturan ni berdasarkan suasana yang ada. Jadi tujuan Nabi suruh sipai janggut masa tu, itulah tujuan. Tapi bila illah tu tak ada. Sebab tu tak ada. Khilaful musyrikin tu tak ada. Pasal apa? Sebab orang bukan Islam ni pun setengah tu sipai janggut. Tak usah tengok ataupun gali. Gali tu panjang janggut. Dia ada janggut kita. Kita 2-3 orang ya. Dia begini. Jadi tukar kita dengan dia. Jadi pada waktu tu dia panggil illah tak ada. Dan dalam kaedah usul fiqh kalau kita ngaji irtafa'al hukmu idza irtafa'atil illatu ataupun idza irtafa'atil illatu irtafa'al hukmu. Tu kaedah dia. Qawaid fiqhiyahnya. Bila tak ada illah, tak ada lah hukum. Tak ada illah, tak ada hukum. Sebab tu Sayyidina Umar dia pernah tak beri zakat ni kepada mu'allah. Sebab mu'allah ni zaman Nabi orang kafir yang berjinak-jinak nak masuk Islam. Nabi beri zakat. Itu dia panggil mu'allah. Zaman Sayyidina Abu Bakar pun orang bukan Islam, hak jinak dengan Islam, beri zakat supaya dia mari kepada Islam dan masuk Islam. Tu mu'allah hak sebenar. Kita hari ni 10 tahun masuk Islam pun mu'allah sikit. Nak ayat lari banyak dah kita pada zaman tu. Kawan ni 20 tahun dah. Boleh anak cucu duk mu'allah situ. Jadi kita zaman kita ni berubah, orang baru masuk Islam dia anggap mu'allaf. Tidak salah sebab itu tafsirnya. Tapi Sayyidina Umar bila mari dia mereta, dia Kaabah dia kata bui,
zakat ni kepada mu'allaf. Walaupun dalam Quran sebut asnah ni salah satu asnah wal mu'allafati qulubuhum. Orang mu'allaf. Senang kata tak boleh beri. Sahabat tanya apa? Dia kata tak ada dah. Dulu zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Abu Bakar, kita patut beri. Sebab masa tu Islam tak kuat. Kita nak gaya orang supaya mari kepada Islam. Kita berilah. Sekarang ni Islam sudah kuat. Islam sudah menguasai. Orang bukan Islam ni tak ada dah. Di Madinah ni. Maka tak perlulah kita beri kepada orang bukan Islam dengan tujuan nak tarik dia kepada Islam. Itu pendapat Sayyidina Umar. Pasal apa? Kata ulama, kerana illah tadi. Tujuan tu tak ada. Bila tak ada tujuan, tak ada lah. Hukum pun tak jalan. Jadi benda-benda gini, sebahagian daripada kita, dia tidak faham. Dia tidak faham. Bila tak faham ni lah, kita macam Amos selalu sebut, jadi dia bolok agama. Hak ni kerah doa, hak ni longgar doa. Akhirnya polah kacau. Badi kata kamu aku, siapa kelai kabut habis dalam masyarakat. Jadi itu balik-balik pada cerita kita. Jadi asasnya, syurga ni ialah iman dengan amal yang soleh. InsyaAllah kita pakat kukuhkan iman kita dan tambahkan amal soleh kita supaya mudah luar kita untuk masuk ke dalam syurga esok. Kemudian ayat baru malam ni, ayat 10, dia ada kaitan tu. Bila Tuhan kata lagu tu, Tuhan sambung lagi, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima. Dan bahawa orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, kami sediakan bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Jadi tadi dia wayak orang beriman, orang amal soleh ni masuk dalam syurga dapat ganjaran yang besar. Sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman, yang tidak beriman dengan hari akhirat, mana orang kafir. A'tadna lahum azaban alima, kami sediakan bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Di bawah ni dia tulis, pada ayat yang lalu Allah Ta'ala menerangkan kelebihan Al-Quran dan keistimewaannya. Al-Quran bukan hanya menjadi petunjuk kepada suatu ummah, tetapi kepada umat manusia seluruhnya ke jalan yang amat lurus, iaitulah agama Islam. Al-Quran juga memberikan berita yang menggembirakan kepada orang-orang yang beriman dengan ikhlas serta mengejarkan amal-amal yang baik untuk keselamatan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Bahawa mereka kesudahannya akan beroleh pahala yang besar dan balasan yang sebaik-baiknya. Al-Quran juga memberikan berita yang berupa amaran kepada orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat. Bahawa mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Jadi ayat 9 tu, Tuhan royak ganjaran kepada orang yang beriman dan amal soleh. Ayat 10 ni terbalik. Orang yang tidak beriman, tidak percaya kat akhirat, Tuhan sedia azaban alima. Hak tu ajran kabira. Hak ni azaban alima. Dua benda yang berkadah dua tu. Jadi atas kita lah. Kita nak ajran kabira ke, kita nak azaban alima. Kalau kita nak ajran kabira, beriman dengan baik. Iman ni iman yang apa ni? Iman yang betul. Iman yang betul. Iman yang apa ni? Tidak orang tua-tua dulu dalam pondok ngajar kata iman hak tidak porah. Iman hak tidak porah dan tidak petik sawur. Itu istilah biasa zaman dulu dia pakai. Petik sawur. Ada orang beriman tapi petik sawur. Petik sawur ni kalau kain putih kat uduh lalu. Iman tu umpama kain putih. Bila petik sawur saja punuh lalu. Kena pula petik sawur punggung. Oh Allah. Kau lah tak jadi hijau. Nak pakai depan orang pun malu. Tu nak ayat. Jadi iman ni iman yang tidak petik sawur, iman yang tidak porah. Tu orang-orang dulu sebut bahasa tu. Jadi kena jaga iman kita ni jangan porah. Jangan porah. Kemudian yang kedua, amal kita mestilah amal yang soleh. Yang saya hurada dulu. Amal soleh ni bukan saja benda molek, tapi kena pada tepat, kena pada masa. Benda molek pun kalau tak kena tepat, tak kena masa, tidak jadi soleh. Tak jadi soleh. Antaranya kata ulama, kalau kita ni lapar doa. Lapar doa ni tak boleh nak kata nak kebelorang. Maka makan dululah sebelum sembahyang Jumaat. Kena makan dulu. Afdalnya makan dulu. Makan dulu lepas tu baru sembahyang Jumaat. Jadi sembahyang Jumaat tu kena clear sebab perut lapar doa. Tapi kalau kita baru behar yang magi ketek, bagi contoh, sedawa tak habis lagi. Lapar pun duduk. Tu bukan dia lah. Ni lapar doa mana tolak dah dia istilah apa dia panggil jadi kebelorang. Maka dia kena makan dulu. Lepas tu baru pergi
semaya. Sebab tu dalam satu riwayat sebut al-asya qabla al-isya. Makan malam dulu sebelum semaya isyak. Sebelum semaya isyak. Kecuali ada huraian lagi lah. Kecuali kalau waktu sikat. Kalau kita pergi makan, kemungkinan terlepas waktu. Jadi kalau lah kadang lagu tu, kena semaya dulu. Tapi kalau waktu panjang lagi, makan dululah. Sebab kalau perut tu gorak-gorak, semaya pun tak khusyuk. Kena tu imam baca panjang tu, nyukuh tu imam. Allah, basuh kata. Aku lapar dia surah Al-Baqarah. Dok kau seluk. Naik contohnya. Jadi sebab itulah agama ni ajarlah gitu kita. Ajarlah gitu. Tapi hak ni benar-benar gini kadang kita tak faham. Pasal kita malah ngaji tu satu hal. Hak ngaji pun kadang tak apa-apa faham. Jadi situ yang jadi bonok dalam agama sehingga sampai setengah orang tu payah amal agama ni pasal dia tidak faham. Duk cari hak payah semua. Nabi ni semua pun dia akan pilih yang mudah. Kana Rasulullah SAW ma khuyira bainas naini illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman. Dalam satu hadis disebut Nabi kata dicerita oleh sahabat Nabi ni ma khuyira bainas naini. Kalau ada dua pilihan depan dia. Ada dua benda. Hak ni kan nak buat ni. Ikhtara aisarahuma, Nabi pilih hak mudah. Dia tak pilih hak payah. Malam yakun isman, selagi tidak menyebabkan dosa. Itu Nabi, sifat Nabi. Dia cari hak mudah. Kita ni cari hak payah. Hak tu kita suruh berat agama. Sebab tu bila sahabat dulu kan, Abbas ni minta nak puasa. Dia nak puasa setiap hari. Tapi kata puasa lah sebulan sekali. 10 bulan Ramadan tu, dia kata tak pandai, kata aku gagah. Lalu Nabi kata puasa lah 3 hari sebulan. Ayyamul bid. Macam hari ni ayyamul bid. 13, 14, 15. Tiap-tiap bulan Melayu. Bulan Islam tu dia panggil ayyamul bid. Hari-hari putih. Jadi mu puasa lah. Abah kata aku boleh buat lebih pada tu lagi. Lalu Nabi kata puasa lah. Supaya Nabi Daud. Puasa 11 hari. Hari ni puasa. Esok buka. Lusa puasa. Lagu tu. Dia kata aku rok. Minta nak puasa tiap-tiap hari. Lalu Nabi dia tu sungguh sangat. Nabi kata ikut mu lah. Lepas tu Tuhan takdir dia ni umur lama. 80 tahun. Abdullah bin Abbas ni hidup sehingga 80 tahun. Kat 80 tahun ni, letih lah weh. Ambo umur ni lebih besar. Kadang-kadang letih semua. 80. Baik sehingga dia sungguh. Allah, dia kata, kalau aku dengar nasihat Nabi. Dia sebut, kalau aku dengar nasihat Nabi supaya puasa 2 hari seminggu kau 3 hari kau tidaklah pernah hari ni. Jadi dia janji dengan Nabi. Jadi kena puasa tiap-tiap hari. Kalau orang tua umur 80, bayarlah. Orang muda umur 25 tak puasa. Pagi hari cari roti canai. Dah bulan Ramadan. Bayar telur, tua butir tak umur. Makan dalam jambe. Tua umur 25. Tak erok. Ni umur 80. Itu nak ayat. Nak ayat, agama ni jangan memberatkan diri kita. Sebab tu Nabi kata yassiru wala tu'assiru. Permudahkanlah, jangan buat payah. Ad-dinu yusrun. Nabi kata, agama ni mudah. Wala yushaddad dina illa ghalabahu. Dan tidak dipaksa agama ni kecuali kalah kita dengan agama. Kita tak nak buat. Kalau kita lebih paksa nak buat berat, tak urut kita. Wala yushaddad dina illa ghalabahu. Nabi kata. Tak usah tebih nak paksa lah agama ni kalah kita. Kalau kita tebih, jadi cari hak mudah yang kita rasa mampu. Jangan kita memberatkan diri kita. Buat setakat kita boleh buat. Tapi jangan tak buat langsung. Tapi pilihlah gitu. Sebab ada setengah orang dia suka memberatkan diri dia. Letak benda berat ke dia. Tak benda berat dia akhirnya Allah suruh lemah. Tak ada 2 hari tak. Mula apa kata? Nyetok. Sebab tu agama ni jalan dengan cara yang sederhana. Sebab amun nak panjang sikit sebab ni penting. Sebab tu bila ada orang mari jumpa Nabi, 3 orang mari jumpa Aisyah. Dia pergi jumpa Aisyah masa tu Nabi tak ada di rumah. Dia tanya Aisyah, lagu mana kak? Nabi duduk di rumah lagu mana? Semaya tak berhenti kok. Zikir tak berhenti kok. Aisyah kata Nabi ni sumpah ramai-ramai. Ada hari dia puasa, ada hari tak puasa. Ada masa dia semaya sunat ke apa, ada masa dia rehat.
Ada masa dia jaga malam, ada masa dia tidur. Nabi dia jaga malam, tapi sebelum subuh dia jaga mata. Dia bangun pukul 2, pukul 3 tu semaya rapat lebih kurang setengah jam nak subuh. Nabi tidur. Tidur sebentar. Nyegi. Lepas tu bila orang azan, Nabi bangun tu ambil wudu. Terus semaya. Tak ambil wudu tu. Sini khilaf. Jadi ada orang kata, sebab tu kita pergi Mekah, ada orang mak tolu-tolu, dia tidur tu elevasi bangun-bangun semaya. Ulama sebut Nabi tu buat apa dia bangun tak payah ambil semaya? Ialah kerana Nabi ni tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu, kata ulama. Nabi ni tanamu ainahu, mata dia kejam. Mata dia kejam, wala yanamu qalbuhu, hati dia jaga. Tu Nabi tu, mata kejam. Tapi hati jaga. Sebab tu bila dia bangun, dia tak payah ambil wudu. Dia terus semaya. Dalam mazhab kita Syafi'i tak boleh, kecuali kalau tidur dalam keadaan tetap papai punggung. Kita duduk cokoh kenyang lagi ni, papai punggung tak gerak. Kita boleh bangun tu dengan tak payah ambil semaya. Tapi kalau tidur goli menerak, kaki pakai atas, kepala bawah, tak agak tu. Sebab masa tu kalau ketung tak khabar-khabar. Tidak gitu kan. Jadi sebab tu dalam mazhab kita kena ambil wudu. Kena ambil wudu. Jadi ayat Nabi tu sifat dia lagu tu. Dia mata kejam kata ulama, wala yanamu qalbuhu, hati tak tidur. Dia tidak macam Doraemon. Doraemon ni mata celak dia nerak. Terbalik kan tu kita cerita Doraemon kan duk begini mata. Tu aja nerak. Tu beza dia. Jadi situ nak ayat. Jadi Nabi ni ada masa dia tidur. Aisyah duk cerita. Lepas tu Nabi ni ada masa dengan bini. Masuk dekat dengan bini. Tuna nafkah batin kat apa semua. Masuk gorang dengan bini ke apa. Berkata duk ngabdi siapa tak cara bini. Jadi sahabat ni kata, Allah, Nabi tak apalah. Dia kata muka dia Nabi. Kalau dia tidak bersungguh, muka dia jamin dah masuk syurga. Kita ni tak boleh buat begitu. Lalu seorang itu kata, aku start pada hari ni tak sini nikah. Tak sini bini. Nak bujai. Sebab kalau ada bini payah nak bangun tahajud tak boleh ke apa. Semua tak boleh. Kalau ni pula kata aku start pada hari ni, puasa tiap-tiap hari. Oh ni pula doa aku start pada hari ni nak semayang, tak si tidur malam, nak semayang. Betul ya Nabi balik, Nabi dengar sore-sore kecek. Nabi kata aku dengar dah mung 3 orang ni kecek. Dia kata tak sebuat lagu tu lah dia. Dia kata, pasal dia kata buat ke apa? Nabi sebut inna li rabbika 'alaika haqqan. Kamu ada hak terhadap Tuhanmu yang kamu kena tunaikan. Walidafsika 'alaika haqqan. Ada hak atas dirimu. Hak Tuhan ni semaya ibadat tu, hak tu gia Tuhan. Tapi ada juga giamu, rehat, makan minum. Ada giamu, wali ahlika 'alaika haqqan. Tanggungjawabmu kepada binimu, anakmu, ada tanggungjawab. Bini ni kena jaga, anak kita kena jaga. Jangan duk ngati siapa tak tahu gapo satu. Sebab tu kalau kita keluar contohnya minum maaf sebut. Keluar kita beli gapo pun bukan salah. Tapi sebelum pergi tu tinggal dulu belanja kau bini dengan anak dulu. Ni setengah tu 2-3 bulan tak beli. Anak bini pasal jual kuih. Pasal minta duit tengok ke. Tak betul dari segi agama. Pada ayat tawakal ala Allah. Tak betul tawakal lagu tu. Kita ada tanggungjawab. Amo pun balah dengan saya pak ni. Tak betul kata. Nak pergi tak apa. Sebulan 2 bulan tak apa. Tapi tak apa ayat molek bini. Lepas tu tinggal belanja. Belanja dia, belanja anak. Lepas kita pergilah. Ni setengah-setengah tu pakai tinggal bodoh gitu. Belanja tak tinggal pitih tak bui. Susuk orang di rumah. Lepas tak tahu gimana pula tu. Raib patak. Jadi benda-benda ni tak kena dengan agama kita buat. Sebab tahu orang tegur. Bukan kata salah. Keluar tu molek lah. Nak kita nak cuci diri, nak beribadat, bla-bla. Tapi ada tanggungjawab yang kita kena selesai. Jadi Nabi sebut, inna li rabbika 'alaika haqqan. Wali ahlika, wali nafsika 'alaika haqqan. Wali ahlika 'alaika haqqan. 3 kali. Lepas tu Nabi kata, fa'ati kullazi haqqin haqqahu. Mu kena bui belaka. Hak ni. Hak dengan Tuhan mu kena bui. Semayang, puasa, ibadat kena ada gia Tuhan. Tapi ada juga gia mu. Mu kena tidur. Mu kena rehat. Mu makan minum, mu kena jaga kesihatan tubuh kena jaga. Lepas tu gia bini, gia anak, gia keluarga. Barulah teratur agama. Sebab tu dalam Islam tak boleh jadi sepo tak can, tak bini, tak gapo, jadi sepo padri, tak benar. Tak betul dalam Islam. Hak dia buat tu agama dia ikut dia, tapi dalam pandangan agama tidak betul. Dalam pandangan kita Islam. Sebab contoh kita paling utama Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dia makan, minum, gorang, duduk dengan bini, saing, ziarah orang, pergi kedai, gapo. Tapi ibadat kuat, tak tinggal. Itulah contoh kita ni. Ni siapa duduk cokoh masjid, tak pergi mana, lepas tu duduk makan, orang tangguh berlaku. Pernah berlaku zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni ada seorang muda lagi. Duduk cokoh di masjid, tak tubik. Duduk di masjid. Beriktikaf di masjid. Tak pergi mana? Tak tinggal sembahyang Jumaat. Umar duduk perhati 2-3 hari. Dia tak kenal. Dia tanya orang. Siapa dia kenal budak ni? Tak muda. Dia mau royak lah. Oh, dia ni anak si anu duduk. Kalau kita duduk kapur mana-mana lah. Umar kata, kerja apa dia? Tak ada kerja. Dia duduk masjid tu, duduk zikir, duduk baca Quran, duduk apa ni berdoa. Lepas dia makan minum lah ke mana? Umar tanya makan minum. Oh, dia kata dia lapar, dia pergi mahdik beradik dia. Pergi mau kakak dia, mahdik dia, pergi makan. Makan. Lepas dia kenyang, dia main duduk masjid. Tak kerja. Umar ambil tongkat, katok atas belakang, hamba. Gitu, Bi. Umar kata, gitu, Bi. Mu buat gini, dah terlangit, tak turun hujan, tak turun rumah. Mu doa lah ke mana pun, tak turun rumah langit. Mu segar lagi, muda lagi, kata, mu kena cari kerja. Dia cari kerja tu, dia duduk menyusuh ke orang. Lepas tanya semaya, mari semaya. Tanya Jumaat, mari Jumaat lah. Tapi tiga lain tu, gila buat kerja. Itu contoh. Jadi nak ayat, itulah agama. Itulah agama. Sebab tu dalam Islam ni, dia tak galak kita duduk dalam hutan 40 hari. Petapa ke apa semua, sampai tak tahu semaya jemaah mana. Tak tahu keluarga mana, anak bini mana. Tak betul dari segi agama. Nak ayat agama ni, kena faham ni. Nomor contoh paling mudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya contoh kita. Sebab tu Tuhan kata ulama, apa Tuhan pilih nabi ni manusia. Apa Tuhan pilih nabi ni manusia? Sebab nak royak kita boleh buat kerja agama ni. Boleh laksana ke agama. Nabi tu manusia benar, dia boleh buat. Kalau Tuhan latih malaikat jadi rasul, malaikat jadi nabi, orang kata malaikat tak apalah. Dia tak ada nafsu. Dia tak makan, dia tak minum, boleh nak semaya, nak gapo ni. Tapi sebab itulah kata ulama, apa Tuhan pilih manusia ni jadi nabi, nak royak kita Islam ni boleh diamalkan. Manusia mampu. Kalau ada kesungguhan, ada kekuatan diri, dia boleh buat agama. Kalau tak boleh, itu pasal tak sih, malah. Bila malah, tak boleh berlaku lah. Gotu tak boleh, nak maya 5 waktu pun peling. Apatah lagi, nak buat ibadat-ibadat yang lain. Jadi situ cara kita ni, supaya kita boleh faham lagu ni, insya-Allah. Insya-Allah kita sikit lagi sebelum kita berhenti. Kemudian seterusnya, saya ngajar panjang waktu tu pasal kepahaman itu penting. Kita kadang-kadang ngaji banyak, tapi faham kurang. Kalau tak ngaji tak sekira lah. Kalau ngaji sendiri pun kadang-kadang tidak faham. Dia tak faham tu menyebabkan jadi masalah. Jadi masalah. Baik. Seterusnya dalam ayat sebelah ni Tuhan kata, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa kana al insanu ajula. Dan manusia berdoa dengan memohon supaya dia ditimpa kejahatan, sebagaimana dia berdoa dengan memohon kebaikan. Dan sememangnya manusia itu bertabiat terburu-buru. Huraian dia sebut setelah Allah Ta'ala menerangkan sifat-sifat Al-Quran yang memberi petunjuk, diterangkan pula perihal manusia yang menerima petunjuk. Manusia itu bertabiat terburu-buru. Semasa marah dia tidak keberatan supaya dirinya atau anak-anaknya atau harta benda yang ditimpa malapetaka. Dia memohon yang demikian sebagaimana dia berdoa, memohon kebaikan, padahal kalaulah dia bertenang, tentulah dia tidak tergamuk melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Itu nak ayat perangai manusia. Bila marah, dia lupa diri. Kan ada setengah orang kan, bila sakit berat, baik mati-mati lah. Ya, ada kita dengar kadang-kadang tu. Sakit berat, siapa tak boleh jalan, nyusul baik mati sini sikit. Tubik perkataan itu. Mana dia doa benda buruk atas diri dia. Jadi itu nak ayat perangai manusia. Lorak terburu-buru. Dia tidak fikir bahawa ni ujian Tuhan. Ini Tuhan nak teh dia, Tuhan nak bersihkan dia daripada dosa. Sebab nyakit ni bila Tuhan beri, nombor satu, orang beriman dia kena tengok nombor aku ni ada salah ni. Sebab tu Tuhan beri nyakit ni. Kena nyakit tu ada kesilapan. Tuhan nak tegur aku. Tegur cara lain tak boleh. Nak agak kita pergi masjid tak pergi. Agak kita dengar orang mengajar kita tak dengar. Jadi Tuhan tegur kita dengan nyakit. Bui kita sakit, kau tu sakit kan ni. Atau kadang-kadang Tuhan nak cuci dosa kita.
kita tak perasa kejahatan kita tak rasa, muka kita manusia kadang-kadang kita rasa comel belaka kita buat. Jadi Tuhan nak cuci. Nak cuci dosa tu dengan kesakitan, dengan musibah. Dengan sendirinya kita bersih, molek, esok jumpa Tuhan, jumpa dengan comel. Kita orang beriman sepatut kena lagu tu. Tapi hak tadi macam sebut tadi lah ayat ni kata wa kanal ihsanu ajulah kena orang. Oh baik matilah lagu ni. Pada duk menanggung sebe atak-atik ni. Tak boleh buat apa satu baik mati. Jadi sikap tu sikap yang tidak betul. Kemudian seterusnya tu kata wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain. Famahawna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahari mubsirah. Litabtahu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adadas sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Dan kami jadikan malam dan siang itu dua tanda yang membuktikan kekuasaan kami, maka kami hapuskan tanda malam itu sehingga menjadi gelap gelita. Dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang supaya kamu mudah mencari rezeki dari limpah kurnia Tuhan kamu. Dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan hitungan hisab bulan dan hari. Dan ingatlah tiap-tiap sesuatu yang kamu perlukan untuk dunia dan agama kamu, kami telah terangkan dia satu persatu di dalam Al-Quran dengan sejelas-jelasnya. Bawah ni dia tulis. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan setengah daripada cara-cara hidayah petunjuk di dalam Al-Quran, iaitu menarik perhatian kepada tanda-tanda yang terdapat di alam langit, meliputi pertukaran malam dan siang yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya menjadikan seluruh alam. Jadi Tuhan sebut sini dua tanda kebesaran Tuhan, iaitulah pertukaran siang dan malam. Ada masa siang, ada masa malam. Ayat Tuhan boleh buat. Bila siang ni cerah berderai, tak payah pasal apa. Pada sebutir atas langit, tari sebutir je. Bila malam hari pula, kita buat spotlight pun tak terai lagi. Spotlight ni macam tepat ya, kalau stadium dah ada stadium luar pada stadium tak terai. Tapi matahari ni sebutir dunia. Jadi terai habis sebutir dunia. Nak ayat kuasa Allah SWT. Kita ni buat spotlight hebat ke mana pun biasa fokus. Spotlight nama lagi spotlight. Dia fokus ya. Situ tepat spot situ lah. Dia tak boleh terai belakang. Apa kalau kita pasal ni? Gapo panggil lapu lipuh. Lapu lipuh pun tak terai belah mana. Tak terai belah mana. Ini nak ayat. Tapi ini nak ayat kebesaran tu. Apa kali kita tengok lagi. Siang malam tak serupa. Antara negara dengan negara. Tempat kita ni 12 jam. Tapi kalau kita pergi di barat. Tempat ada musim. 4 musim tu. Kalau musim sejuk. Pengalaman ambil di England. Musim sejuk. Malam panjang. Malam ni panjang. Pukul 8 tu. Tak terbit tari lagi. 8 pagi tu. Terbit rumah kena pasal lampu. Kereta. Gelap lagi pukul 8. Subuh kita pukul ni. Subuh. Itu nak ayat panjang. Malam tu panjang. Lepas tu petang. Petang awal lagi. Pukul 4 ngori tu. Pukul 4 tu ngori. Ngori. Jadi kalau boleh puasa, sedap musim sejuk. Pasal puasa pendek. Puasa pendek. Puasa pendek. Jadi, lepas tu siang pula. Kalau musim panas, siang panjang. Siang panjang. Pukul 2 tu subuh dah. Pukul 2 pagi tu subuh dah. Ngorek paling lama pukul 9.30. Bayarlah. Kita pergi terawih, dah terawih lewat. Balik terawih pun dalam pukul 11 lebih. Belah ke dekat pukul 12. Tak boleh tidur dah. Kalau tidur terlepas. Terlepas nyaur, terlepas terlepas subuh. Tak tidur sebab tu masa tu kebetulan ada Piala Dunia di Mexico. Jadi hamba balik terawih, lepas baca Quran kan, tengok bola. Tengok bola Piala Dunia di Mexico masa tu. England masuk suku-suku akhir tu kalah dengan Argentina. Maradona semua gol dengan tangan. England masa tu sahurnya Gary Lineker. Gary Lineker striker dia semua 3 gol. Bila lawan Argentina, yang pucar Maradona dengan tangan ni kalah England. Maru orang England. Tak benar Maradona ni masuk England. Berapa tahun tak boleh masuk kawan tu. Maru. Jadi nak ayat waktu tu. Situ tu nampak dah kebesaran tu. Kalau kita ni biasa 12 jam. Kalau ni beza lah tu. Kalau kita pergi tu Antartika di kutub tu. Kutub tu ne boleh siang, ne boleh malam. Lagu mana? Siang ni ne boleh. Cerah tadi. Apabila mari malam pula ne boleh tak boleh gelap. Lagu mana tu?
Nak semaya ke mana? Nak semaya ke mana? Satu segi betul juga sekali ya mai Zuhur ni boleh. Tapi tak boleh jawab gitu. Orang tanya Hamka masa tu orang tanya Hamka, lagu mana hukum ni? Dah kita ne boleh siap, ne boleh malam. Nak semaya ke mana? Nak tentu waktu. Hamka kata 3 waktu supaya tempat kita. Kalau kamu ni orang Indonesia, orang Malaysia kan ikut waktu tempat kita. Semaya dia susung lagu tu. Walaupun duk cerah tari. Tak usah tengok asal, tari jatuh. Sebab dia tari duk gitu. Ni boleh. Bayar ni boleh cerah. Ni boleh. Ni boleh malam gelap. Pasal apa? Ni boleh. Nak oyak tu. Nak oyak tu lah kuasa tu. Dia boleh buat lagu tu. Dunia sebutin macam-macam. Kita jumpa. Macam-macam. Tu nak oyak. Ini sebab tu hewak mari cerita siya malam. Nak suruh kita nampak. Situlah nampak kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat. Bagai-bagai yang kita manusia tak boleh nak fikir dalam kepala. Tak boleh nak fikir dalam kepala. Jadi itu contoh. Dan kemudian dalam ayat ni juga tu yang sebut, tujuan tu yang buat siya ni ialah lita bertahu fadlan min rabbikum. Lita bertahu fadlan min rabbikum supaya kamu boleh mencari nafkah. Sebab tu malam ni sepatutnya kita guna untuk berehat. Sebab tak sepatutnya kita jual 24 jam. Patut sampai pukul 1, pukul 2 baru tutup kedai. Tapi dah orang nak buat tu kita tidak nak layan. Tapi kita sepatut memikir lagu tu. Sebab malam ni Tuhan buat masa untuk rehat. Masa untuk keluarga. Masa untuk kita berehat. Masa untuk beribadat. Jadi kalau kita jual 24 jam, masa mana? Masa untuk rehat. Masa mana masa untuk keluarga? Masa mana untuk kita tumpukan kepada ibadat? Malam ni lah masa kalau nak baca Quran, nak gapo semua tu. Nak pergi tahu apa ni, nak pergi jemaah gapo biasa malam. Siang ni buat kerja. Jadi kena betul waktu. Sebab itulah ya, kita tidak galak jual sampai pukul 12, pukul 1. Tapi dah orang nak jual, kita nak kata mana kalau terbeskak, nyata undi dalam bilik raya. Kosong juga gitu. Kalau ikut bahasa memang sebab di segi agamanya gitu. Negara-negara orang putih, kalau kita tengok, dia kedai dia sama pukul 5. Supermarket ke apa pun, paling lawak, amo besok ginya pukul ni. Tumpu kedai rucik. Kedai rucik ni sebab ada keperluan orang nak beli. Dia wis apa? Pukul ni. Tak ada kedai 24 jam. Kecuali 7-Eleven. Tu ya so. Sebab dia panggil convenience store. Orang perlu ke tengah-tengah malam ada apa nak cari panadu ke apa tu ya. Tapi kedai biasa, supermarket, pukul 5 tutup. Buka pukul 10 pagi, pukul 5 tutup. Tak ada kau satu, senyap. Kedai lain tak ada, kedai makan tak ada. Kedai makan paling lewat pukul 8. Paling lewat tu. Kalau tidak kan, kalau kita pergi luar negara, kita kena makan malam ni sebelum pukul 7. Sebab dia tutup, kedai tutup dia. Dia tak buka dah untuk orang makan. Tak ada dah kedai. Kita ni pukul 12 makan lagi, pukul 1 sup beluk lagi. Oi, kata penat. Waktu ya kalau naik motor enggak balik. Sebab orang jual kata sup beluk ni kesel dia 20 minit. Lepas 20 minit habis. Dia kena sup beluk tu kat start motor perlu cepat balik. Balik tak ada tukar pakai lopak naik tahu. Nak ambat 20 minit. Jadi nak oyak peliklah kita ni pelik. Sebab tu orang putih bila panggil sini ke, dia pelik ke buat kita. Dia pelik. Dia kata buat ni pelik. Makan tak berhenti je. Orang luar ni, makan tak berhenti, tak kira time dia kata. Dia heran muka dia ni ada time. Dia ada time dia. Walaupun dia tidak Islam, kita ni kan Allah. Lah. Dia nak kata kau orang kita bukan dia makan je pukul 11 12 tu tak kata kau orang. Tapi peliklah kita ni pelik. Pelik. Orang putih try lagi. Try kita tengok. Kuning tu paling lewat. Rolik pukul 5. Pukul 5 semua tutup habis semua. Pemarket tutup gapo tak ada satu senyap. Atas jalan pun senyap. Tak ada dah kereta tak tupik ke apa malam. Kecuali polis ke ada orang emergency tu ya tupik. Jadi nak oyak tak tahulah kita lagu mana nak betul lagu mana bagaimana tu nak tiung diri kita ni supaya kita boleh sesuaikan dengan kehendak orang. Kalau kita pergi Sepanyol, ada bandar tu di Sepanyol tu dia tengah hari dia tidur tengah hari. Nang sampai pukul 3. Start pukul 11 ke pukul 12, tutup habis kedai. Saya mula-mula gitu heran, kata apa ni? Dia mengata memang sini lagu tu. Pukul 3 pukul 4 baru buka kedai. Dia tutup habis. Dia rehat. Rupanya dia turut perangai Arab zaman dulu.
Arak tu sebab tanah arak ni panah ya. Panah nak jual tak boleh. Kita sebab tu orang Arab dia suka malam. Orang tak serupa antara satu negara dengan satu negara. Baik, jadi balik ni Tuhan kata dia buat sian ni litabtahu fadlan min rabbikum supaya kamu boleh mencari kehidupan walita'lamu adada sinina wal hisab. Tuhan buat perubahan siang malam ni antaranya supaya kita boleh membuat hitungnya. Kita tahu ni hari masa 24 jam. Kita boleh susung jadual kehidupan kita. Semaya ni pun sendiri Tuhan letak semaya ni Tuhan nak atur kita supaya hidup kita ni ada sistem. Sebab tu kata ulama dia buat subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isyak. Cara Tuhan nak atur kita supaya hidup kita bersistem. Ada peraturan, tidak ikut day, tak tu kalau dok. Bangun pagi belum apa-apa, semaya dulu. Tu disiplin kita. Jumpa dengan Tuhan dulu. Sebelum kita nak makan nasi belauk, kau nak gapo kau, jumpa dengan Tuhan dulu. Lepas tu buat kerja kalut-kalut, Tuhan beri masa untuk cari dia pula. Semaya zuhur. Lepas tu bila lepas semaya zuhur, buat kerja kita letih. Letih ke apa? Maya asar. Lepas tu baru gak pergi. Maya ngori, maya isya. Lepas tu nak nutup malam. Ngori tu waktu tutup siang, isya tu nutup malam. Jadi Tuhan sengaja buat ni kata ulama ialah nak atur kita supaya hidup kita ni teratur, tersusun. Dan sebab tu dia buat hari ada gapo, ada waktu mengajar kita supaya sistematik. Tapi kita orang Islam ni kadang tak cara sistematik. Tak cara apa barang lagu tu ikut dia kita ni tak ada peraturan ke apa. Sebab tu kita pergi mana-mana pun kadang-kadang malu kau Jepun, jalan lah terbuka. Saya pergi Jepun sekali, kita pun orang Malaysia. Jalan time Malaysia, orang Jepun pakat tengok. Dia kata darat mari mana, kata dalam perut dia. Muka orang dia jalan beratur. Naik tangga tu jujur. Kita ni pun Malaysia, kau tu kau buah belah-belah. Naik tangga dia pakat tengok. Berkali dalam perut dia ni hok darat mari mana. Dia kata, pelik pada orang. Orang dia ni mana-mana pun beratur. Naik tangga tu kalau kita body there lah. Dia ni boleh-boleh lorak pun. Turut tangga jujur politik. Jujur. Allah kata hebat sungguh. Kedam mana ke apa semua tu comel dia. Aku bersih tak sakit kau tapi nak ada sistem dia. Ada sistem. Dan waktu dia jaga sebab tu time dia ni dia contohnya pukul 9 5 minit. 9 10 minit. Kita kan pukul 9 9.30. 9.10 dia ni 9.5 minit. 10.32 minit. Pelik kata nak ayat pelik. Dia nak ajar kita time tu. Kereta api dia lagu tu kok. Kereta api ni mari ni kalau di England tu dia mari katalah pukul 10.30 kereta api kita. 10.25 tu kereta api lain. Kalau kita kena naik waktu ngaknya kita. Dia mari tu dia slow, dia tak berhenti. Slow. Kita naik, slow naik. Dia kita naik. Dia slow tu dia kita naik. Seru dia pergi. Jadi kalau kita cepat, kita naik kereta api lain. Kalau lambat, naik kereta api lain. Tu nak ayat hebat siapa setahun tu. Saya nak kena dah, mau saya tahu tu. Pergi kita buat spot pak kita kan. Naik dulu, nak cari tempat ni. Naik awal. Punya pergi ke saya lagi. Jangan naik, dia pergi lain. Lebih naik waktu tu tak tahu ke mana. Mungkin dia tak gitu. Nasib baik, kalau tidak tak tahu ke mana gitu. Tu nak ayat sistem dia tu. Sistem nak ayat dia ikut kehendak sistem agama. Tapi kita ni tak jaga. Tuhan buat tu. Waktu semaya, waktu gapo, poso gapo semua ni nak ajar kita disiplin. Pot semaya jemaah. Semaya jemaah ni nak ajar disiplin. Turut ketua jangan lorak, jangan lebih dulu pada ketua. Pas duduk sama rata gapo semua. Jangan sudah dulu pada TMA, jangan suara derah pada TMA. Semua tu disiplin. Disiplin organisasi. Itu masalah dia. Tapi kadang-kadang kita ni tak masuk. Waktu kita ambil pahala jemaah 27. Pengajaran falsafah daripada semaya jemaah tu kita tak masuk. Dalam jalan jiwa kita. Waktu masalah tu. Waktu kadang-kadang bila tubik masjid, berebut dengan TMA, tolak TMA. Dalam majlis tak TMA depan. Tanya nak tubik masjid, tak percaya kau TMA. Dia lorak nak naik motor. Tak ada disiplin. Jadi itulah lebih kurang ngepek sikit. Supaya kita boleh pakat-pakat betul kepahaman dan amalan agama kita supaya mendapat rahmat daripada Allah SWT. Kita berhenti setakat itu dulu.
Insyaallah dari kuliah akan datang kita sambung ayat yang ke-13. 13. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma wa hab lana hukma wa alhiqna bis sholihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilma. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah.